Bismillahirrahmanirrahim. Got it. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Terima kasih kepada semua hadirin dan hadirat yang sudi menghadiri program webinar kami pada malam ini. Para hadirin dan hadirat, tajuk webinar pada hari ini adalah kepentingan perancangan kewangan dan perlindungan buat keluarga. Nama saya Dayang Munirah binti Abang Muhammad Yasin. Saya akan memberi pembuka kata pada program pada malam ini. Bersama saya juga pada hari ini iaitu rakan-rakan sekumpulan saya iaitu Nabila Wahidah, Nur Fareha, Muhammad Syazwan, Azahari, Muhammad Aiman dan juga Muhammad Firdaus. Sebelum majlis bermula, tidak lengkap kiranya tanpa bacaan doa agar program kita berjalan dengan lancar. Dijemput saudara Muhammad Aiman bin Gani untuk mengetuai bacaan doa tersebut. Silakan Aiman. Hello, sorry, dengar ke tak? Ya. Okay, mari kita sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يواسي نعمه ويكاسي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم. Engkau permudahkanlah urusan kami pada malam ini ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau berkatilah majlis kami pada malam ini ya Allah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pengetahuan semua, program pada hari ini dianjurkan oleh pelajar sarjana muda jurusan Pengurusan Awam untuk subjek kod VKMB 2031 Pembangunan Masyarakat. Buku cerita saya memberitahu di sini bahawa pensyarah kita iaitu Puan Nur Haimi Akhtar binti Abu Bakar tidak dapat bersama kita pada malam ini kerana beliau mempunyai urusan yang lain. Namun, webinar ini akan direkod dan dimuat naik ke laman YouTube bagi tujuan pemarkahan. Tanpa melengahkan masa, memperkenalkan panel-panel kita pada hari ini iaitu Muhammad Adam bin Zamri dan Muhammad Khairul Anwar bin Syaharum. Saya ceritakan sedikit sebanyak mengenai panel-panel kita. Adam Zamri berumur 29 tahun, lahir pada 25 Disember 1992 dan born and raised in Kuala Lumpur. Anyway, tahniah KLCT FC kerana memenangi Piala Liga Malaysia beberapa hari lepas. Beliau bersekolah di SK Kampung Tunku dan SMK Seaport. Beliau mempunyai diploma pentadbiran awam dan pengajian polisi daripada UiTM Kedah. Kemudian beliau mempunyai pengajian ijazah sarjana muda di UiTM Seremban 3 dalam kos pentadbiran awam dan sains politik. Untuk pengetahuan semua, Encik Adam merupakan pakar pengurusan kewangan dan risiko, pengurusan harta Islam, hibah, wasiat dan faraid. Seterusnya panel yang kedua ialah Muhammad Khairul Anwar bin Syaharum yang berumur 28 tahun, lahir pada tanggal 16 April 1993. Sudah berkahwin. Beliau seorang yang born and raised di Selangor, dengan latar belakang pendidikan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan mekanikal di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia dan sekarang bekerja sebagai cabin crew di AirAsia dan juga sebagai financial advisor di Great Eastern Takaful. Apa khabar tuan-tuan? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Sehat, alhamdulillah.
Alright, kita teruskan program kita bersama Tuan Adam Zamri seiring dengan tajuk program kita iaitu kepentingan perancangan kewangan dan perlindungan buat keluarga. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Dayang, thank you Reha, thank you to all participant yang hadir hari ini. Alright, Adam difahamkan bahawa ini adalah dalam one of the subjects yang korang kena fulfill, and Alhamdulillah Dayang dan Reha ada inform Adam berkenaan dengan dorang punya subjek, dan difahamkan bahawa this subject requires kena buat conduct satu seminar ataupun satu benda yang boleh bagi pencerahan dekat orang tentang kekeluargaan serta kehidupan. Alright. Jadi topik yang Adam dan Kai akan bawa hari ini adalah berkenaan dengan benda yang paling orang tak suka dengar sekali. Alright, benda berkaitan dengan mati. Okay, so Alhamdulillah hari ini Adam mohon agar Adam nak pinjamkan telinga korang je. Okay, pinjamkan telinga, dengar, faham, dan insya-Allah untuk korang punya general knowledge pada masa akan datang, dan juga sebagai persediaan, sebab kita tak tahu mati tu bila, tapi kita faham mati tu pasti. Alright, tapi sebelum tu kita hari ni kita nak bawa satu topik. Topik ni kita nak ceritakan pasal jenis-jenis hibah dan apa itu faraid secara ringkas, secara general. Alright, so kita nak, yang paling utama sekali kita nak fahami apa itu hibah. Okay, so Adam teruskan saja dengan kita punya topik pada hari ini sebab kita nak make it short and sweet, and then kita nak make sure yang kawan-kawan semua faham apa itu hibah, apa itu faraid, at the end of our lesson ataupun at the end of our talk sekejap lagi. Okay, so hibah, alright. Seperti sedia maklum, I believe semua orang, 20 orang dekat dalam ni faham ataupun dah tahu dah apa tu hibah. Tapi again, ada nak explain lagi sekali secara ringkas apa tu hibah. Hibah ini adalah bermaksud pemberian, sama ada dalam bentuk barangan yang nyata ataupun tidak. Hibah boleh diberi erti sebagai hadiah ataupun sedekah. Itu benda yang basic, yang normal orang akan faham punya. Okay, tapi kalau kata kita tengok dari sudut pandangan Islam, alright, hibah ni adalah salah satu instrumen perancangan pengagihan atau pemberian harta yang sah, kerana semasa kita hidup, kita mengumpulkan harta, dan semasa kita hidup jugalah kita kena merancang harta tu kita nak bagi kepada siapa sebagai satu hadiah. Bukanlah semasa kita hidup kita sibuk kumpul harta, tapi sebelum kita meninggal tidak sempat untuk kita rancang ke mana harta tu pergi. Dari why berlakunya kes-kes faraid yang tertunggak ataupun tergantung. Kalau kata korang nak tahu, alright, daripada tahun 2012, 36 bilion harta pusaka tidak dituntut ataupun gagal diuruskan. Itu 2012, alright, 2013. As of now, pada tahun 2020 sudah meningkat sebanyak 90 bilion harta pusaka yang tidak dituntut dan tidak diuruskan oleh waris-waris yang berkenaan. Okey, kenapa? Okey, kat sini kita boleh tengok kenapa. Alright. So kita nak faham dulu apa tu beza hibah dan faraid. Hibah ni adalah satu pemberian hadiah yang dilakukan atas dasar kasih sayang kepada ahli keluarga ataupun bukan ikhlas kerana Allah. Manakala faraid ni pula adalah satu pembahagian harta ataupun pusaka mengikut perundangan Islam kepada waris yang sah dan layak. Hibah ni juga adalah sesuatu yang sesiapa yang ingin menghibahkan harta digalakkan untuk mendapatkan pengesahan daripada mahkamah syariah dan perlu buat secara bertulis. Kalau kata hibah takaful, kita boleh buat melalui polisi sahaja. Manakala faraid ni juga, sekiranya seseorang meninggal dunia tanpa wasiat ataupun hibah, semua harta si mati yang dinamakan sebagai harta pusaka akan diagihkan mengikut hukum faraid. Alright, so untuk menjelaskan pernyataan untuk perbezaan dua benda hibah dengan faraid ni, alright, hibah hanya akan berlaku semasa kita hidup, manakala faraid akan berlaku selepas kita meninggal. Hari ni kita hidup, hari ni Adam Zamri hidup, alright, esok pagi saya bangun-bangun lepas subuh saya dah tak ada dah. Okay, segala harta yang saya ada akan jadi pusaka. Alright, so apa yang saya ada tersebut
akan dan wajib difaraidkan, tidak boleh lari daripada hukum Islam. Hukum Islam faraid ni adalah hukum Islam yang paling adil dan kita wajib laksanakan dan wajib kita follow. Okey, cumanya ramai yang tak faham kenapa konsep faraid ini dijalankan dan bagaimana. Hukum faraid kita tak boleh elak, tapi kita boleh buat persediaan. Persediaan in term of apa? Persediaan seandainya kita meninggal, faraid tu sudah diuruskan dengan cara yang baik. Okey, ada orang diuruskan cara faraid dengan cara tidak baik. Kenapa? Mungkin ada beberapa kes lah, kejap lagi kita share. Alright. So hibah adalah pemberian harta sebelum berlaku kematian, macam saya cakap tadi. Manakala faraid pula adalah berlaku pembahagian harta selepas berlaku kematian. Okey. So untuk perbezaan yang Adam ceritakan tadi ni, kita tengok dekat carta yang Adam share hari ni. Okey. So kita boleh tengok kat sini harta belah kiri kan, pusaka belah kanan. So orang cerita pasal harta pusaka. Okey. So sebenarnya harta pusaka tu adalah harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal. Alright. So kalau kata orang hidup, kita nak panggil harta pusaka? Tidak. Kita panggil harta sahaja. So harta ni kita kumpul. Alright. Ada beberapa perkara semasa kita hidup yang kita boleh generate. Yang pertama, daripada harta kita tu, kita boleh generate sedekah. Alright. Sedekah ni satu benda yang akan berterusan insya-Allah sampai bila-bila. Sedekah dari segi apa? Bukan sahaja dari segi wang ringgit kawan-kawan. Alright. Tapi dari segi tenaga. Okay. Mungkin dari segi pemberian Al-Quran dan sebagainya. Kita boleh tengok banyak konteks sedekah yang boleh kita bagi. Ilmu pun kita sedekah ke pun, itu sudah akan menjadi boleh mendapatkan pahala untuk satu hari nanti. Seperti contoh hari ni, alright, saya sedekahkan ilmu. Apa yang saya ada dekat dalam kepala saya ni, apa yang saya ada, saya ikhlaskan hati, saya share dekat korang semua dengan harapan korang faham, ambil dan praktikkan. Itu sudah pahala untuk saya insya-Allah. Alright. So seterusnya zakat kawan-kawan, alright, yang mana bekerja ataupun ada buat part time ke, ataupun korang memang ada kerja dah sekarang ni, alright, part time student at the same time dah bekerja, alright, bagi tahu siap-siap, jangan lupa untuk tunaikan zakat pendapatan kita. Yang mana berniaga, tunaikan zakat perniagaan anda. Okey, walaupun kita tidak akan terkena hukum macam mana LHDN cari kita, okey. Tapi kita kena ingat, zakat ni adalah satu benda yang wajib bagi setiap Muslim. Siapa yang terlupa, siapa yang tak buat, alright, walaupun sudah earn income, tak kisahlah korang earn income 900 sebulan ke, korang earn income 1200 ke, tak apa, tak wajib kot zakat. Tidak, alright. Wajib zakat 2% sahaja daripada income kita. Asalkan kita bekerja dan kita mendapatkan satu hasil daripada apa pekerjaan kita tu, diwajibkan zakat. Okay, so berapa persen zakat kita? 2% sahaja zakat daripada income kita. Jadi tak banyak. Alright, so kalau kata kita nak pendapatan kita bersih, kita nak murah rezeki lebih banyak lagi, Adam sarankan kita berzakat. Tunaikan zakat kita insya-Allah. Bukan zakat masa raya tu je. Zakat masa raya tu memang semua orang buat. Alright, ni zakat ni, masa zakat kita dapat income ni. Jangan lupa, ada minta, ada mohon sangat-sangat sebagai seorang Muslim, dan mungkin ramai juga dekat dalam ni, Adam percaya ramai juga Muslim dan Muslimin dan Muslimat dekat dalam ni. Adam nak peringatkan sahaja supaya kita jangan terlupa kita punya tanggungjawab sebagai seorang Islam. Alright, untuk tunaikan zakat. Seterusnya kita ada wakaf. Alright, wakaf ni pun sekarang dah ramai buat wakaf. Sekejap aku nak pergi. Wakaf, okey, wakaf untuk macam-macam jenis wakaf kita boleh buat. Kalau kata kita orang dah tahu, wakaf masjid boleh macam-macam. Alright, macam sekarang ada banyak buat untuk rumah-rumah anak yatim, ada wakafkan kowe. Alright, so sudah ada 13 rumah anak yatim yang ada sponsor kowe, okey, supaya dapat memudahkan mungkin anak-anak yatim boleh dapat air bersih dan sebagainya. So kita orang ada satu persatuan yang mana kita orang kumpulkan dana-dana untuk kita orang distribute macam tu. Itu part of it, wakaf. Alright, Adam just bagi idea saja. Okay, seterusnya pula, apa benda yang boleh kita beri semasa kita hidup adalah hibah. Hibah ni apa? Hibah ni adalah hadiah untuk kita bagikan kepada sesiapa yang kita kehendakkan. So hibah ni ada banyak jenis hibah. Yang pertama, kalau kata korang ada membeli apa-apa jenis
benda yang yang paling popular sekali, beli kereta, beli rumah, alright, beli Thermomix untuk isteri ke, beli iPhone ke apa ke, semua benda tu boleh dihibahkan, alright. So beli polisi takaful hibah, alright, pun boleh dijadikan sebagai satu instrumen hibah juga. Kenapa paling senang sekali kita buat polisi takaful untuk kita bagi hadiah dekat pasangan kita semasa kita hidup? Kerana kita kena tahu apabila kita meninggal, kita tinggalkan sekali income kita. Tak jaranglah orang meninggal income dia jalan sampai mampus. Jarang. Okay. So kalau kata kita dah ada tanggungjawab, kita dah ada anak bini, kita dah ada suami, kita dah ada isteri, alright, kita kenalah buat satu hibah untuk memastikan seandainya apa-apa berlaku dekat kita, gaji kita jalan. Yang tu paling penting, alright. Orang semua ingat senang, tak apalah aku mati senang, aku tak ada harta dan sebagainya. Betul. Mati tu senang je. Sebab apa? Kita yang padam. Alright. Tapi kita kena ingat satu benda saja. Berdasarkan pengalaman saya lah. Alright. Ramai orang bagi pendapat dekat Adam, tak ada masalah kalau kata aku mati, aku tak tinggal ke hutang, aku just padam saja. Alright. Tapi kita memberi impak yang besar dekat orang yang bakal kita tinggalkan. Terutama kalau kata kita ada tanggungjawab. Tanggungjawab tersebut bakal dipikul kat waris yang kita paling rapat, iaitu mungkin kalau kata ada isteri, ada adik-beradik, alright, segala hutang piutang mereka harus selesaikan. Yang tu kita kena ingat. Alright. Seterusnya, kita cerita pula pasal mati. Harta yang kita buat semasa kita hidup, alright, apabila kita mati, status harta bertukar milik menjadi pusaka. Dan semasa kita mati ni pula, Adam bagi tahu kat korang, semasa kita mati ni pula, nak selesaikan harta pusaka kita, nak selesaikan duit-duit kita, hutang-hutang, PTPTN ke, PTPTPU ke, apa ke, semua kena melalui 3 fasa ini. Alright, 3 fasa ni. Yang pertama, fasa perolehan kuasa. Okay, I believe siapa yang dah ada pengalaman, ada pernah ibu bapa meninggal, adik-beradik meninggal, isteri ke suami ke meninggal, ataupun sesiapa yang you rapat meninggal, you akan ada pengalaman untuk melalui proses ini. Alright, proses ini adalah proses yang normal dan semua orang kena lalu. Tak ada satu orang Islam dalam Malaysia pun takkan tak lalu. Okay, kau ada harta ke, kau tak ada harta ke, you kena lalu benda ni. Okay, so yang pertama sekali proses perolehan kuasa. Kenapa ada cakap ada harta ataupun tidak ada harta kena lalu juga? Yang pertama, jaranglah semasa kita hidup kita tak ada account bank. Jaranglah semasa kita hidup kita tak ada buat simpanan. Jaranglah semasa kita hidup kita tidak ada gaji. Jaranglah semasa kita hidup kita tak ada KWSP, EPF, ASB dan sebagainya. Jadi, selepas saja kita meninggal, status harta bertukar milik, perolehan kuasa harus dilakukan. Perolehan kuasa ni wajib dah didapatkan dekat mahkamah kecil ataupun pejabat pusaka kecil ataupun mahkamah syariah ataupun mahkamah tinggi. Depending dekat harta, nilaian harta. Amanah raya boleh pergi seandainya tidak ada harta tidak alih. Kalau kata tidak ada rumah, alright, meninggal, ada kereta, ada wang simpanan dalam bank, boleh pergi ke amanah raya. Tapi kalau korang kat sini dah ada rumah, alright, dah ada rumah ke, dah ada beli rumah kedai ke, dah beli rumah kucing, bukan rumah kucing tak boleh lah, alright, rumah kedai ke apa kan, korang tak boleh lalu amanah raya. Bukan korang, waris tak boleh nak lalu amanah raya untuk uruskan harta pusaka. Sebaliknya kena lantik lawyer ataupun kita kena pergi pejabat pusaka kecil untuk uruskan soal perolehan kuasa. Normally orang ataupun waris kita akan pergi pada pejabat lawyer untuk dapatkan perolehan kuasa ni. Perolehan kuasa ni untuk mendapatkan pentadbiran. Saya bagi contoh yang senang sahaja. Kalau tak nak bagi contoh korang semualah, bagi contoh akulah. Jadi aku cakap Adam ni cakap nak minta aku mati ke apa kan? Tak ada. Aku cakap kalau aku mati. Kenapa Adam relax ke tak takut mati? Saya bukan tak takut mati, tapi kita tahu mati tu pasti. Okay. So saya bercakap banyak kali, hari-hari saya bercakap saya mati. Sebab apa? Kalau nak cakap saya dah bersedia, wallahualam. Saya sentiasa berdoa agar kalau kata apa-apa terjadi kat saya, supaya harta hutang saya diuruskan dengan sempurna, supaya roh saya, jasad saya diuruskan dengan baik dan tidak ada hutang yang tertinggal dekat dunia ini. Itu yang saya minta. Jadi kalau seandainya saya hari ini saya boleh bercakap dengan korang, esoknya saya meninggal, alright, saya dah ada satu pelantikan wasi untuk mentadbir harta pusaka saya. Jadi kalau kata in case of anything happen, saya dah melantik. Okey, saya dah melantik satu syarikat dan juga isteri saya untuk mentadbirkan harta saya ni.
berbanding dengan kalau kata korang yang mana yang dah ada sepanjang hidup, dah ada rumah, dah ada kereta, dah ada simpanan banyak, buat ASB ratus-ratus ribu dah kan, buat simpanan ratus-ratus ribu dah kan, tapi sayang tak rancang pun harta pusaka korang. So apabila kita meninggal, ada isteri pun korang kena ingat 1/8 je isteri dapat. Tak apa, KWSP saya dah letak nama isteri. KWSP you letak nama isteri sebagai pentadbir. Yang ni lah, yang warna kuning ni. So jadi sebagai seorang isteri, dia mentadbir saja. You ada 1 juta dekat dalam KWSP you, yang lelaki-lelaki ni ada 1 juta KWSP. Hak isteri you hanya 1/8 saja. You jangan ingat isteri you akan dapat semuanya. Yang ini ramai lelaki-lelaki ataupun wanita yang tak faham ataupun buat tak faham. You letaklah nama, penama ke dan sebagainya. Mati sahaja kita ni, alright? Isteri kita sebagai pentadbir sahaja. Haram dia makan 100% duit tu. Haram, makan harta batil. Saya bagi tahu terus terang. Kerana hampir 70% orang Islam di dunia ini letak penama dan isteri ataupun suami menganggap itu adalah 100%, dia orang ambil semuanya. Allahu Akbar. Itu memakan harta batil dah tu. Salah. Sebab apa? Dalam konsep faraid, KWSP, dalam konsep KWSP pun korang boleh cek. KWSP dah nyatakan dekat peraturan kat situ pentadbir untuk menguruskan faraid. Okay, jadi kalau kata si isteri ke, si suami ke, dia dah ambil, alright, duit KWSP tu dia dah pakai untuk diri dia. Okay, pakai untuk selesaikan hutang, macam kita tengok kat belah kanan tu, tak ada masalah. Tapi kalau kata pakai untuk diri dia, dia dah termakan harta batil. Sebab apa? Sebab semasa kita buat perolehan kuasa ni, masa kita buat pentadbiran, kita kena selesaikan 2 perkara, iaitu hutang pada Allah. Hutang pada Allah ni apa? Hutang pada Allah ni mungkin semasa kita hidup, alright, kita mungkin ada terlap puasa ke, terlap kita punya apa, solat ke dan sebagainya, so kita boleh bayar. Okay, kita boleh bayar zakat ke apa ke, kita boleh anggarkan je lah, alright. Macam saya ada pengalaman bapak mentua saya meninggal, alright, saya bayar saja. Zakat pendapatan, zakat perniagaan beliau saya bayarkan dalam satu amount. Okay, wallahu alam, tapi kita just bayarkan sahaja, alright, supaya kita cukup hutang pada Allah itu. Dan seterusnya yang paling terakhir, saya bayarkan badal haji dia. Ingat, kita orang Islam, rukun Islam yang kelima adalah menunaikan haji, alright. Jadi jangan sesekali kita terlupa kalau kata kita ada waris-waris kita ke, adik-beradik kita ke, mak bapak kita ke, tak sempat pergi, tak sempat menunaikan haji. Alright, jangan kita terlupa untuk selesaikan hutang pada Allah ni, yang mana terletak termaktub dekat dalam rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji. Jadi kawan-kawan, menunaikan haji ni wajib, okay, bagi yang berkemampuan. However, kalau kata kita meninggal tak sempat menunaikan haji, kita boleh buat badal haji. However, alright, dekat dalam konteks sekarang ni lah, generasi zaman sekarang ni, dah banyak cara lah dipermudahkan, okay, untuk badal haji ni, supaya kita tidak teralpa dan kita tidak terlupa. Okay, alright, macam mana cara? Kebanyakan orang dah ambil hibah takaful, tak kisahlah daripada mana syarikat insurans, macam kita orang daripada syarikat takaful, Great Eastern, AIA ada, Prudential ada, tak kisahlah. Alright, tapi make sure korang ambil polisi tu, boleh tanyakan dekat ejen korang. Alright, dah ada badal haji belum? Supaya apabila kita meninggal sahaja dunia, alright, company takaful tersebut akan uruskan badal haji kita. Jadi rukun Islam kita kelima, insya-Allah selesai. Alright, itu hutang pada Allah. Alright, check satu. Alright, seterusnya hutang pada manusia. Yang ini yang selalu banyak kes-kes, because saya dah 7 tahun berpengalaman dalam pengurusan harta pusaka. Alright, so hutang pada manusia ni lah yang makan 11 tahun, 12 tahun, 23 tahun, masih lagi belum selesai. Hutang pada manusia ni bukan pada manusia saja, tapi hutang pada bank. Alright, most of it adalah hutang pada bank lah. Semasa kita hidup, alright, kita kena ingat, kadang-kadang kita buat loan, alright. Jarang saya dengar orang beli rumah, dia beli cash. Kalau kata ada orang beli rumah cash, bagi tahu saya nak kenal dengan dia. Alright, sebab rata-rata orang buat rumah, dia beli loan, alright. Dan rata-rata juga orang buat loan rumah ni, dia ada dengar MRTA, MRTT, MLTT, MLTA, struktur-struktur yang memastikan jika seandainya kita pergi tidak sempat menyelesaikan loan, maka polisi tersebut akan membayar segala hutang rumah yang tertinggal. However,
ramai orang kita, especially orang Melayu kita, sorry to say, orang Melayu kita je, Adam terbagi je. Alright, orang Melayu kita semua nak ambil minimum. Okay, kalau kata korang semua kat dalam ni ada pengalaman beli rumah, alright, ataupun belum berpengalaman beli rumah, Adam bagi tahu siap-siap. Semasa kita beli rumah, alright, kita nak apply loan ni, kita kena apply satu benda iaitu MRTA ataupun MRTT. MRTT ni untuk memastikan seandainya kita meninggal, alright, loan rumah tersebut akan diselesaikan oleh syarikat takaful ataupun insurans tersebut. However, kita selalu nak paling rendah sekali MRTA ataupun MRTT tersebut yang menjadikan MRTA kita ambil paling lowest minimum. Minimum apa? Minimum term. Kita buat loan selama 30 tahun ataupun 35 tahun. Tapi sayang, kita buat loan MRTA ataupun kita buat term MRTA nak murah, alright? Daripada RM15,000 dapat RM5,000. Ambil lah 5 tahun punya term je. Kita buat loan 30 tahun. Ambil loan 5 tahun je. Okay? Kenapa Adam cerita dan Adam tekankan benda ni berlaku dan selalu berlaku. Dan benda ni terjadi dekat diri Adam sendiri. Arwah bapa mentua saya, alright, beli rumah yang bernilai 1 juta, alright. Dia tak buat, dia beli MRTA tetapi dia buat term selama 3 tahun saja. Nak murah, nak save. Okay? Jadi apa terjadi apabila dia meninggal pada tahun 2019, alright, anak tunggal, the only anak perempuan dia iaitu isteri saya, dia tinggalkan hutang, alright, yang mana rumah tersebut diorang dah duduk selama hampir 20 tahun, tapi sayang MRTA dah luput 3 tahun je buat term, alright. Jadi apa terjadi? Okay, loan tersebut wajib diselesaikan dalam cash ataupun you kena selesaikan dengan cara refinance. Baki rumah arwah bapa mentua saya tinggalkan hampir 600,000. Okay, bayangkan kalau benda tu terjadi dekat bakal anak kita, bini kita, apakah yang akan terjadi dengan nasib-nasib mereka. Alright, dan saya nak bagi satu situasi semasa arwah bapa mentua saya meninggal. Alright, isteri saya kerja dekat pejabat pos Malaysia, pejabat pos besar Malaysia, gaji hanya 1,800 ke 2,000 saja. Manakala mak mentua saya hanya pencen cikgu 1,800. Macam mana nak selesaikan urusan hutang piutang tersebut? Nampak? Kita baru cerita pasal mati dekat bahagian pentadbiran sahaja tau. Hutang pada manusia tak selesai. And I believe kita orang Islam semua faham seandainya hutang tidak selesai di muka bumi, apa akan terjadi roh kita dekat akhirat ataupun dekat alam kubur. Maka tergantunglah kita. Okay? Jadi the only way untuk selesaikan adalah kita kena cari duit. Okay? So saya melalui pengalaman yang betul-betul struggle dalam hidup dalam sepanjang 2 tahun ni, menguruskan bukan harta tapi hutang saja hampir 1.3 juta. Alright, kereta tak ada insurans, tak ada takaful, credit card tak ada insurans, tak ada takaful, hampir 400,000. Okay, so basically masa dia meninggal penuh dengan hutang, tidak ada apa-apa boleh digadaikan. Hampir tergadai maruah saya tapi saya tahankan. Alright, so benda-benda tu yang membuatkan saya belajar dan saya ingin ajar ataupun ingin sharekan pengalaman saya ni supaya kita orang Islam faham in term of untuk buat persediaan pada masa akan datang. Sebab kita tak tahu, macam Adam cakap, mati tu pasti tapi kita tak tahu bila. Alright, so kalau kata semasa kita mentadbirkan urusan harta arwah tu, hutang wajib selesai dahulu. Selesai saja bab hutang, alright, barulah kita pergi kepada pembahagian. Pembahagian ni apa pula? Pembahagian ni inilah kita kena bagi untuk faraid. Tapi sebelum sampai ke faraid, alright, kita kena ingat ada 2 benda step yang kita kena pergi dulu. Yang pertama, isteri, suami. Ingat, kalau kata terjadi ke kematian antara suami ataupun isteri, kita boleh buat tuntutan harta pencarian. Contoh kata tuntutan harta pencarian ni, kita boleh request 1/2 daripada total aset beliau, kita boleh request untuk dapatkan hak kepada kita. Okay, itu kita kena ingat, know your rights. Alright, yang seterusnya pula, kita kena tengok sama ada arwah ataupun si mati ada meninggalkan wasiat ataupun tidak. Wasiat ni, alright, macam contoh Adam ada pengalaman, okay, berjumpa dengan datuk-datuk, tansi-tansi. Oh, don't worry, I already have will, I already have wasiat, I dah buat wasiat dah. Kita kena ingat, wasiat hanya 1/3 sahaja daripada harta kita. Dan wasiat ni bukan untuk kita bagi dekat anak bini kita, tetapi wasiat ni kita boleh bagi dekat orang selain daripada keluarga dan waris faraid. Dekat sini
drama filem Melayu pun salah. Alright. Ramai orang ingat tengok apa cerita-cerita drama Melayu kan, oh dah ada wasiat dah, anak terus dapat, terus jadi apa director Mega Holding dan sebagainya. Okay, so sebenarnya salah, konsep tu salah. Okay, ramai tertipu dengan drama-drama Melayu. Okay, sebenarnya konsep faraid ini, wasiat ni hanya 1/3 daripada harta total kita ni dan tidak boleh diberikan dekat waris-waris faraid ataupun ahli keluarga. Sebaliknya wasiat ni untuk diberikan kepada waris ataupun orang selain daripada keluarga kita. Contoh wasiat ni, saya nak wasiatkan 1/3 daripada harta saya kepada anak yatim sekian. Yang tu yang dipanggil wasiat. Wasiat pentadbiran boleh. Wasiat pentadbiran ni apa? Saya semasa saya hidup, saya Muhammad Adam bin Muhammad Zamri, semasa saya hidup, saya wasiatkan isteri saya Nur Syairah Azni untuk menguruskan segala harta pusaka saya selepas saya meninggal. Yang itu boleh. Yang itu adalah wasiat pentadbiran. Bermaksud semasa saya hidup saya dah buat wasiat, jadi bila wasiat tu dibacakan oleh lawyer saya, tidak ada sesiapa boleh bangkang untuk isteri saya uruskan harta pusaka. Bukan ambil semua harta dia, tapi untuk uruskan harta pusaka mengikut yang nombor 3, iaitu kita panggil faraid. So faraid ni, alright, kalau kita semua kena ingat, faraid ni kita kena lalu juga proses dan kita kena faham portion faraid. Okay, portion faraid ni, alright, seperti contoh, alright, kalau kata semasa kita hidup, contoh saya hidup, tapi bila kita meninggal, kita nak tengok siapa yang bakal kita tinggalkan. Yang pertama, dia ada ibu bapa lagi ke tidak? Jika dia masih ada ibu bapa wajib boleh dapat bahagian portion faraid. Berapa? Tak silap saya 12/80. Betul. 12/80 untuk mak, 12/80 untuk bapa. Okey. Yang seterusnya adalah kalau kata semasa kita hidup, alright, kita tinggalkan isteri. Alright, ada isteri ada. Okey, 1/8. Tuan Adam macam mana kalau kata dia ada 4 isteri? 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. Macam tu. Okey, kalau kata ada 2 isteri, 1/8 dan 1/8. Macam arwah bapa mentua saya, 1/8, 1/8. 2. Okey. So, itu bahagian faraid. Dan kalau kata semasa dia hidup, dia ada isteri, dia ada anak tak? Ada anak lelaki ke perempuan? Anak perempuan. Jika ada anak perempuan bakal mewarisi 1/2 sahaja daripada harta dia. Okey, manakala kalau kata dia ada perempuan, kalau kata ada anak perempuan, secara automatik waris baru yang akan terlibat adalah adik-beradik si mati. Adik-beradik si mati siapa? Semasa kita hidup, kita ada adik-beradik kan? Adik-beradik lelaki yang utama akan dapat bahagian anak perempuan tersebut. Okey, dia akan dapat 1/2 juga. Dia orang akan kongsi kan. Kalau ada 2 adik-beradik lelaki, dia orang akan kongsi separuh daripada harta tersebut, dia orang akan dapat. Alright. Kalau kata adik perempuan akan dapat 1/5 daripada harta. So kalau kata kita ada anak lelaki, semua portion yang adik lelaki, adik perempuan tersebut, separuh daripada tu akan dapat ke anak lelaki. Jadi pendek kata nak cakap kat sini, sesiapa yang ada anak perempuan, macam saya ada anak perempuan, terdedah dengan bakal masalah-masalah, iaitu pergaduhan perebutan harta pusaka. Tapi siapa yang ada anak lelaki, alright, alhamdulillah, because you ada asabah yang kuat. Sebab apabila kita ada anak lelaki, secara automatik harta kita ni akan terus pergi ke anak lelaki dengan portion yang besar. Adik-beradik kita tak dapat. Alright, anak lelaki je akan dapat. Alright, so itulah pembahagian wasiat dia lah. So kalau kata kita nak tengok dia punya jadual dia, sebab Adam memang belajar dalam bidang pengurusan harta Islam dan juga faraid, pembahagian dia panjang. Okay, so kita perlukan satu sesi lagi untuk ceritakan bab faraid dan pengurusan harta saja. Tapi Adam nak cerita on surface dia saja hari ni, so Adam cerita kat situ saja. Okay, so faraid ni juga apabila kita dah mentadbir harta, dah selesaikan segala hutang, total asset dia, baki itulah kita kena buat faraid. Alright, faraid akan berlaku dan faraid pun boleh tidak berlaku apabila kita ada permuafakatan. Permuafakatan ni macam mana? Contoh yang tadi waris-waris faraid yang Adam ceritakan tadi tu, sepakat apa? Okay, tak apalah, kita kumpul-kumpul semua adik-beradik, kita kumpul mak bapak semua, kita bagi je lah dekat ni.
isteri dia, kan, kita bagi kat isteri dia. Semua sign tolak, penolakan. Jadi itu kita panggil muafakat. Tapi kawan-kawan, alright, sepanjang Adam dalam bidang pengurusan harta Islam ni, 400 kes dekat mahkamah pada tahun as of 2019, 400 kes tentang perebutan harta pusaka, alright. Hanya 2 sahaja kes yang diselesaikan melalui muafakat. 400 kes, 2 sahaja diselesaikan melalui muafakat. Yang selebihnya, waris-waris tuntut untuk dapatkan hak-hak faraid mereka. Bayangkan, kita ada isteri, kita ada anak, kita ada suami, hidup berpuluh tahun bersama mereka. Apabila kita meninggal, alright, waris adik-beradik yang lama kita tak jumpa, ataupun siapa-siapa waris, tak siapa-siapa waris datang untuk tuntut hak faraid mereka. Memang by default mereka terima, memang mereka dapat ataupun hak mereka. Tetapi bayangkan, adil ke tidak? Dan soalan yang Adam nak tanya adalah, perlu ke kita uruskan harta pusaka? Perlu ke kita uruskan ataupun sediakan hibah tagaful untuk orang yang tersayang? Itu soalan yang korang kena jawab untuk diri korang sendiri. Alright? Seterusnya, ini adalah harta alih dan harta tidak alih yang boleh korang ambil sebagai satu knowledge yang baru. Harta alih ni adalah benda yang boleh kita alihkan, iaitu tabung haji, KWSP, joint account, ini amanah, alright. Yang tidak berpenama boleh letak yang ada letak penama, tabung haji ada, KWSP ada. Yang tidak berpenama, simpanan, akaun bank korang. Akaun bank kita ni mana boleh letak penama. Jadi apabila kita meninggal, korang simpan 30,000 pun dalam bank tu, alright, kena faraid kawan-kawan. Sebab tu dah jadi kes Abang Bocil yang meninggal tu, alright. Mahkamah putuskan supaya wang-wang simpanan yang Abang Bocil ada dekat dalam akaun arwah tersebut, yang bini dia ambil. Terjadi kes ini yang mana kalau kata korang follow the story lah. Semasa arwah Abang Bocil meninggal, if you guys know him, alright, siapa Abang Bocil tu sendiri, korang boleh google. So cerita dia, masa arwah tu meninggal, isteri dia ambil kad ATM dia, withdraw duit. Okay, alright. So ada berpuluh ribu lah dia withdraw. Jadi adakah menjadi satu kesalahan? Yang pertama, mahkamah putuskan, alright, tidak menjadi kesalahan jika dia ambil untuk uruskan hutang. Menjadi satu kesalahan jika you ambil dan you buat benda lain, you alihkan tempat lain, tidak membayar hutang. Yang itulah kisah dia, yang mana kita kena ingat, you simpan ratus ribu, juta pun dalam akaun simpanan, faraid tetap wajib dilaksanakan. Kenderaan juga, kereta yang you beli tu, alright, kereta BMW, Mercedes yang korang pakai tu, alright. So apabila meninggal, kena faraidkan juga. Nak faraid macam mana? Nak faraid macam mana? Kenderaan, kau ambil enjin lah, aku ambil dashboard, abang ambil steering. Tak boleh. So apa yang jadi, kita kena cairkan, dan kita nak cairkan tu pula problem kenderaan. Macam saya berpengalaman, pengalaman saya, arwah beli BMW X6, alright, X6, masa dia beli 389,000. Itu adalah amount. Tapi semasa meninggal, baki adalah 100k. Tetapi nilai untuk difaraidkan hanya 60,000 saja. Nak bayar hutang bank lagi tinggi daripada nak buat faraid. Jadi kira macam mana tu? Kalau kata tak ada cash, tak ada persediaan in term of satu cash ataupun hibah takaful untuk kita berikan kat waris kita untuk selesaikan hutang piutang kita, macam mana nak difaraidkan benda tu? Silap-silap bila kita meninggal, kita tinggalkan tanggungjawab lagi banyak dekat kita punya waris. That's the problem yang most of people lalui. Alright, ramai orang kat Malaysia ni lalu benda tu tau. That is why harta pusaka yang 90 bilion saya cerita tu tidak selesai. Okay, sebab ramai ada masalah. Harta tidak alih pula apa benda? Bangunan dengan tanah lah normally. Okay, normally bangunan dengan tanah, benda yang tidak boleh dialihkan. So itu pun kena faraidkan. Okay. So syarat dan rukun hibah. Okay, kita dah tengok sekali lalu, sepintas lalu hari ni tentang macam mana flow dia kalau kata apa yang terjadi jika kita tidak buat persediaan, dan what is going to happen seandainya kita semasa kita hidup dan juga selepas kita meninggal dunia. Alright, so kita nak fahamkan juga apa tu hibah, dan kita nak tahu juga syarat dengan rukun hibah. Syarat dengan rukun hibah, yang pertama kita kena ada pemberi hibah,
Yang kedua, kita kena ada penerima hibah. Yang ketiga, kita kena ada harta untuk dihibahkan. Alright, sebagai contoh, saya nak hibahkan rumah ini kepada isteri saya. Boleh, tak ada masalah. Saya nak hibahkan rumah ini saya nak hibahkan BMW ni kepada isteri saya. Tak ada masalah. Saya nak hibahkan akaun simpanan ASB saya ini kepada isteri saya. Tak ada masalah. Boleh. Alright, dengan syarat pemberi ada, penerima ada, harta yang nak dihibahkan tu ada, dan last sekali lafaz hijab dan kabul. Saya Muhammad Adam bin Muhammad Zamri, alright, akan menghibahkan sekian kepada simpulan sah. Itulah lafaz hijab dan kabul. Alright, benda yang kita boleh nampak yang paling senang sekali adalah polisi tagaful. Polisi tagaful, alright, dia dah ada benda ni semua. Sebab apa? Pemberi hibah kita buat polisi. Alright, kita buat polisi sebanyak 1 juta untuk diberikan kepada simpulan-simpulan, iaitu penerima hibah. Harta yang dihibahkan tu adalah sum covered tu, yang mana seandainya berlaku kematian ataupun berlaku apa benda, kematian atas sebab sakit jantung ke, kencing manis ke, apa dan sebagainya, wang ini akan diberikan kepada penerima hibah, iaitu simpulan-simpulan. Letaklah isteri kau ke, anak kau ke, tak kisahlah. Dan seterusnya ada lafaz hijab dan kabul. So, aku tak ada pun buat lafaz hijab dan kabul dalam polisi tagaful. Memang tak ada, tapi dia keluar sijil. Dalam sijil tu dah ada dah. Okay, alright. So seterusnya jenis-jenis hibah yang kita kena fahamkan kawan-kawan. Alright, apa tu jenis hibah ni? Kita dalam Malaysia, alright, dalam Islam kita ingat 3 benda ni je. Alright. Hibah mutlak yang pertama. Hibah mutlak ni adalah harta yang menjadi milik si penerima sepenuhnya, berkuat kuasa serta-merta semasa kita hidup. Alright, semasa kita hidup, kita bagi wasiat syok berhad ke, kita bagi asalihin trustee ke, kita bawa isteri kita, alright. Okay, saya nak hibahkan dengan cara hibah mutlak kenderaan ni kepada isteri saya. So, asalihin trustee ataupun pemegang syarikat amanah ni akan tanya, kereta ni dah habis bayar ke? Dah habis, saya nak hibah kepada isteri saya. So, secara automatik tukar terus nama. So, itu terus milik isteri kita. Jadi, sebelum kita meninggal, semasa kita hidup pun dah tukar nama dah. So itu adalah hibah mutlak. Semasa kita hidup dah tukar dah. Alright. Jarang orang buat. Sebab apa? Orang nak pegang lagi harta yang diorang miliki semasa diorang hidup. Okay. Yang selalu orang buat adalah hibah bersyarat, umrah dan rukbah, dan hibah amanah. Hibah bersyarat, umrah dan rukbah. Hibah umrah ni adalah hibah yang bersifat sementara. Manakala hibah rukbah adalah hibah bersyarat apabila berlaku kematian salah seorang pemberi atau penerima hibah. Hibah bersyarat ni senang cerita dekat dalam polisi tagaful kita, MRTA yang korang apply, bukan MRTA, MRTT yang korang apply ataupun MLTT yang korang apply semasa beli rumah. Sebab apa Adam bagi tahu tu? Sebab umrah bersifat sementara. Sementara ni bermaksud contoh korang buat loan 30 tahun. Alright, korang buat loan 30 tahun. Okay, buat MRTT punya term pun selama 30 tahun. So, dia dah ada bersifat sementara dekat situ. Jadi, apabila saya meninggal within the term, alright, satu pampasan ataupun penyelesaian untuk hutang rumah dan sebagainya akan diselesaikan. Manakala hibah rukbah adalah bersyarat. Hibah bersyarat apabila berlaku kematian. Polisi tagaful lah, senang cerita. Yang mana dah ada polisi tagaful, alhamdulillah. Yang mana belum ada, korang boleh berfikir untuk buat satu basic untuk memastikan hutang piutang korang selesai. Kenapa? Sekejap lagi aku cerita kenapa. Alright. Seterusnya adalah hibah amanah. Hibah amanah ni adalah menggunakan khidmat pemegang amanah yang dilantik sebagai pemegang kuasa seperti orang persorangan, badan berkandun atau institusi sehinggalah penghibah bersedia menyediakan hibah atau meninggal dunia. Yang ni hibah amanah ni banyak syarikat-syarikat amanah patuh syariah dekat dalam Malaysia. Sebagai contoh ada Asalihin Trustee, Rock Wheels dan juga wasiat syok berhad. So wasiat syok berhad, Adam buat wasiat syok berhad hampir 3 tahun 4 tahun. Alright. So wasiat syok berhad ni buat apa? Kami ni menguruskan harta pusaka semasa hidup dan juga selepas meninggal. Jadi kalau kata korang nak harta korang diuruskan semasa korang hidup, so selepas meninggal ni kita orang yang akan uruskan harta pusaka korang, tak payah involving isteri ke anak ke. So kita orang boleh uruskan. Macam mana cara dia? Perlukan satu lagi sesi one to one untuk kita cerita macam mana sebenarnya teknik-teknik uruskan harta pusaka, harta semasa kita hidup ni sebelum menjadi pusaka. Alright, itu kita kena ingat. Kenapa? Rumah, alright, nak ke korang, rumah yang kita duduk satu keluarga, katakanlah ada isteri, ada anak, alright, apabila meninggal, adik-beradik ke, mak bapak kita ke, suruh cairkan dan diorang tak kisah pun anak bini kita merempat. Korang fikir, benda tu terjadi tau.
Sebab apa? 893 kes dilaporkan, yang mana ibu bapa waris faraid halau keluarga ataupun keluarga arwah ataupun balu ataupun anak yang kehilangan bapa di rumah. Tak kisahlah rumah sewa ataupun rumah yang diorang duduk. Semasa kita hidup, mungkin boleh cakap, aku confident lah, adik-beradik aku tak macam tu lah. Aku confident lah, mak bapak aku takkan buat macam tu lah. But at the end of the day, kita bukan nak fikir buruk, tetapi kita buat persediaan. We are not thinking bad about some people, tapi kita buat persediaan. Jadi seandainya kita dah buat persediaan, kita dah melindungi aset tersebut dan kita berikan direct dekat orang yang kita sayang, I'm sure that it will be easier. Dan kalau kata kita tak buat persediaan apa-apa pun, itu korang kena fikir. Alright? Hak peserta takaful memberi hibah. Dalam Seksyen 46-2-B Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan 1993 Akta 505, dia memang dah memperuntukkan bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah termasuk mendengar dan memutuskan semua tindakan prosedur berkaitan wasiat atau alang ketika marat maut ataupun semasa kita buat hibah tersebut. Alright, so kita semua tertanya-tanya, adakah valid kalau kata aku buat polisi hibah takaful ni? Kan? Kalau kata meninggal ni, adik-beradik ke sesiapa ke tidak akan menuntut dan tidak akan fight dekat mahkamah. So dekat sini dah ada satu section khas memberitahu bahawa kalau kata korang dah buat hibah, tak kisahlah hibah tanah ke ataupun buat hibah takaful ke, tidak ada sesiapa pun waris-waris faraid boleh kontes kita punya hibah tersebut. Apabila seorang kontes, alright, ataupun waris faraid kontes, maka kontes tersebut akan di-reject, akan ditolak. Okey, sebabnya semasa kita hidup kita sudah hibahkan harta tersebut. Semasa kita hidup kita sudah buat satu polisi khas untuk kita berikan ke orang yang kita sayang. Faham? Alright. So, apa-apa terjadi, kita securekan apa yang patut dulu. Jadi kalau kata kita ada, semasa kita hidup, kita ada orang yang kita sayang, kita ada orang yang kita cinta, kita ada orang yang kita betul-betul kasih. Alright. Make sure kita meninggal, kita tak menyusahkan hidup diorang. Itu je yang paling penting untuk bagi tahu korang. Seterusnya adalah, apakah hibah bersyarat rumah bercagar? Ada nak cerita sikit. Hibah bersyarat rumah bercagar ni adalah satu topik interesting, yang mana setiap kali Adam buat presentation dekat bank negara, alright, ataupun Adam buat presentation dekat mana-mana universiti dekat dalam Malaysia, semua bertanyakan soalan-soalan ni, iaitu hibah bersyarat rumah bercagar ni muncul sebagai satu penyelesaian kepada mereka yang nak hibahkan rumah tapi masih belum habis bayar dengan bank. Sebabnya kawan-kawan, syarat hibah harta tersebut wajiblah milik kita. Contohlah, kau ada kereta, kau ada rumah, tapi belum habis lagi, belum habis bayar lagi. Jadi kita tak boleh buat hibah, kita tak boleh hibahkan. Tapi kita boleh buat hibah bersyarat rumah bercagar ataupun hibah bersyarat harta bercagar. Alright, disebabkan syarat wajib hibah ni mestilah harta yang dimiliki sepenuhnya. Timbul isu yang rumah tak boleh bayar ni tak boleh dihibahkan. Jadi, topik HBRB ni memang sangat popular dan dia akan membantu kita untuk dapatkan pemilikan yang sempurna, tapi dengan syarat perlu ada jaminan yang hutang rumah tersebut akan dilansaikan bila pemberi hibah meninggal dunia. Contoh yang nak bagi tahu kat sini, kalau kata korang ada rumah, alright, contohlah, mungkin kat sini ada yang dah beli rumah, alright, rumah tersebut pastikan korang dah buat satu polisi takaful ataupun insurans yang memastikan seandainya kita meninggal, alright, rumah tersebut akan diselesaikan oleh satu syarikat insurans yang korang ambil, yang korang bayar ni. Jadi bila ada polisi tersebut, boleh pergi ke syarikat amanah patuh syariah untuk buatkan hibah hartanah korang. So satu situasi, kalau kata Adam ada rumah, sebiji rumah ni, alright, so semasa ada hidup, Adam contoh ada baki loan lagi lah, dalam 1 juta lagi rumah yang tak boleh bayar lagi kan. So kalau kata meninggal, ada polisi takaful 1 juta akan selesaikan dekat bank ni, dan hibah ni akan bertindak selesai saja, selesaikan rumah menggunakan takaful yang ada apply ni. So rumah ni akan dihibahkan terus kepada isteri Adam. Macam mana nak buat? Kita kena lantik syarikat amanah patuh syariah dalam wasiat syubhat, asalin trustee, mana-mana syarikat patuh amanah, syarikat amanah patuh syariah. Okay. So kalau kata dah beli rumah dan dah ada MRT, kalau kata kita dah beli rumah, alright, nak pesan kat korang semua, okay, tolong semak terma dan syarat polisi MRTT korang sekarang. Okay, yang ada dokumen tangan jual beli rumah tu, check.
Okay, sebab apa? Kalau kata korang dah ada MRTT, tidak apa salah pun nak buat satu lagi polisi MRTT sebagai jaminan lain untuk keluarga korang. Kenapa pula nak buat tambahan polisi sedangkan dah ada dah polisi MRTT? Bagi tahu korang apabila kita meninggal, aset kita dibekukan, termasuklah rumah tu sendiri. Okay, kalau kata ada polisi MRTT pun, dia bertindak selesaikan sahaja baki rumah tersebut. Kalau kata tak ada tambahan polisi, waris akan terbeban untuk uruskan proses tukar nama rumah. Alright, MRTT tak cover proses tukar nama rumah. Contohlah kita suami ni tinggalkan rumah, ada MRTT selesaikan rumah tersebut sahaja. Manakala proses tukar nama tak akan di-cover. Jadi siapa yang akan tanggung? Waris yang kita tinggalkan tersebut. Jadi tak ada salah kalau kata korang tambah satu polisi takaful ataupun satu hibah untuk orang yang korang sayang. Alright. So sebab apa? Jadi memudahkan proses tukar nama rumah. Okay. Dan waris juga boleh terima pampasan hibah dan duit pampasan hibah tu boleh digunakan untuk urusan tukar nama. Nak tukar penama rumah sekiranya meninggal memerlukan kos 8 hingga 10% daripada nilai semasa rumah ataupun hartanah. Nak tukar tanah ni, nak tukar tanah ke, nak tukar rumah, nak tukar nama rumah ni perlukan 8 ke 10% daripada nilai semasa rumah. Alright, kenapa? Bila tukar title rumah ni, tukar kad geran tu, alright, korang kena buat apa? Yang pertama stamp duty baru. Alright, korang kena lantik lawyer baru. Itu saja lawyer saja nak makan 8 ke 10 ribu dah. Alright, stamp duty berapa ribu pula? Berapa persen daripada tanah tersebut? 2% ke 3% macam tu. Alright, so benda tu yang kena prepare. Alright, so kalau kata kita hidup, alright, kita ada MRTT, bagus, Alhamdulillah. Tapi apa yang paling penting, ada tak kita tinggalkan satu cash? Alright, cash yang boleh dapat dengan cepat untuk waris kita standby untuk uruskan segala hutang piutang kita. Yang tu yang kita kena tengok. Alright, kita pun nak sampai ke penghujung dia. Alright, ini adalah salah satu soalan yang biasa anda dapat. Salam, boleh saya tanya, kalau suami jenis yang berahsia hal-hal kewangan, hutang, gaji, rumah yang suami beli, kenderaan semua atas nama suami. Anak ada perempuan sahaja. Nah ni cerita sama dengan macam saya lah. Kalau ditakdirkan tiba-tiba suami meninggal dulu, macam mana isteri nak uruskan semua tu? Apa persiapan atau perancangan jangka panjang yang perlu isteri ada untuk diri sendiri dari segi kewangan? Yang ini soalan-soalan yang mostly popular tau dekat dalam soal jawab tentang faraid lah. Okay, so benda-benda ni boleh berlaku. Dan benda-benda ni untuk sang suami. Adam nak nasihatkan lah, yang mana duduk dalam ni lelaki. Untuk geng-geng lelaki bagi tahu kat korang kalau boleh tak payahlah berahsia pasal hal kewangan, hutang, gaji. Perempuan tak apa kot, alright, tapi berkenaan dengan duit-duit yang korang nak dapat ni, alright, kita kena share dekat orang yang kita sayang, orang yang duduk sebelah kita, orang yang membantu kita. Sebab apa? Sebab apabila kita mati, alright, hutang-hutang yang bakal kita tinggalkan tu, kod-kod lah isteri kita, orang terdekat kita tak tahu. Agak-agak korang selesai ke kat dunia? Ramai dah orang yang terjadi benda ni, yang mana last kali tak selesai. Sebab apa? Aku tak tahu pun laki aku ni hutang Ali. Aku tak tahu pula yang laki aku ni hutang Abu. Sampailah si Abu dengan si Ali datang jumpa bini dia. Sebenarnya si arwah ni ada minta ada pinjam duit kami. Tak terduduk bini kau. Fikir. Alright. So that is why penting untuk kita siapkan satu perlindungan. Alright. Untuk memastikan at least lah kita ada satu coverage dan backup seandainya apa-apa berlaku dekat diri kita. Alright, so minta maaf lah Adam cerita benda ni. Dan mungkin akan ada orang yang terasa hati dengan penyataan Adam ataupun dengan segala explanation Adam hari ini. Tapi Adam harap, okay, ini adalah satu pengajaran dan satu knowledge baru untuk korang fahamkan, untuk korang foresee benda ni dan korang hadamkan. Apakah penting untuk kita merancang ataupun tak perlu pun untuk kita rancang, just let it be. Let it go with the flow. Alright. Keputusan semua kat tangan korang. Tak ada siapa pun suruh korang buat apa-apa. Tapi korang kena ingat. Alright. Mati tu pasti. And apabila kita meninggal, kita kena sentiasa ingat yang kita akan tinggalkan waris untuk uruskan segala hutang-hutang ataupun segala urusan kita.
Apakah kita nak bebankan mereka ataupun kita nak ringankan beban mereka. Yang itulah keputusan yang korang kena ambil. Alright. So, Kai, boleh cerita sikit reality di Malaysia, Kai? Okay, Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Nama saya Khairul Anwar. Okay, hari ni saya nak cerita sikit lah berkenaan dengan realiti yang berlaku dekat Malaysia ni lah. Okay, terima kasih Saudara Adam di atas penerangan dan pembentangan yang sangat jelas sebentar tadi. Saya yakin setelah kita dengar perkongsian ilmu hibah ni, mesti ada di antara saudara-saudari sekalian yang terdetik dalam hati, adakah kita dah berikan yang terbaik pada isteri, pada suami, pada anak-anak kita dari segi perlindungan ataupun persediaan untuk mengadakan satu tabung kecemasan. Hibah ni ibarat macam kita nak sediakan satu tabung kecemasan sekiranya berlaku sesuatu pada kita in the future. Sebab kita tak boleh predict apa yang akan berlaku in the future ni. Hari ni mungkin panas, kejap lagi petang mungkin hujan lebat. Kita tak tahu benda tu. So sebelum saya masuk kepada jenis contoh-contoh yang ada berlaku zaman sekarang ni, saya nak pergi secara asas, secara dasar dulu kepada macam mana kita sebenarnya nak menguruskan kewangan kita, nak mengelakkan diri kita daripada berada di dalam satu kewangan yang berisiko. Maksud saya kewangan yang berisiko ni, tuan-tuan dan puan-puan perlu ingat kita ada 3 pembahagian income. Maksudnya bila kita mempunyai, ialah kita hidup ni mesti kita kerja, betul tak? Macam mana kita nak makan, macam mana kita nak meneruskan hidup. So bila kita bekerja, kita terus dikategorikan di dalam seseorang yang perlu membuat pembahagian income. So pembahagian income ni terbahagi pada 3. Okay? Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat 3 je. Macam mana kita expense duit kita, expenses kita lah, maksudnya kita berbelanja. Dan selepas tu nombor 2, perlindungan. Kita dah selalu fikir macam mana kita cari income, kita buat bisnes, kita kerja siang malam cari OT kan, untuk nak tambah income keluarga, income kita kan. Tapi pernah tak kita terfikir pada satu ketika, macam mana kita nak lindung pendapatan tu? Pernah tak fikir? Mungkin kita fikir macam mana nak tambah tu ada. Nak lindung pernah terfikir tak? Mungkin ada, mungkin tidak. Itu yang kedua, perlindungan. Kita kena lindungkan kita. So yang ketiga adalah pula macam mana kita nak invest duit kita tu. Kita nak simpan duit kita tu supaya kita beranak. So dekat Malaysia ni ada beberapa jenis platform lah yang di mana ramai ambil lah. Ada yang simpan dekat bawah bantal, ada yang simpan kat dalam bank, ada yang simpan dekat ASB, tabung haji, public mutual dan sebagainya lah. So itu adalah instrumen-instrumen simpanan lah untuk kita gandakan simpanan ataupun cash flow yang kita ada lah. So kita pergi kepada expenses dulu. So saya nak bercakap pasal pembelanjaan ni, tuan-tuan dan puan-puan lebih arif saya rasa. Saya rasa lebih arif tahu macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak berbelanja duit income yang tuan-tuan dan puan-puan ada. Tapi tuan-tuan perlu ingat dalam pembelanjaan kita ada pembahagian kepada 3 section, which is 70%, 20% dan 15%. So tuan-tuan mesti terfikir apa benda tu 70, 20, 15 tu. So dekat sini pembahagian ni bukan saya reka-reka, bukan saya pandai-pandai cipta sendiri. So kalau tuan-tuan dan puan-puan rajin boleh pergi Google, boleh share macam mana sesebuah institusi keuangan keluarga itu secure kalau ada pembahagian pada 3 benda tersebut. Expenses, perlindungan dan juga investment. Dia under kategori financial theory. Financial theory. So 70% yang saya nak cakapkan pada peringkat awal ni adalah macam mana kita berbelanja. Berbelanja kita ada 2 tau. Satu adalah fixed expenses. Lagi satu adalah unfixed expenses. So dengar macam fixed, unfixed. Fixed tu benda tetap lah, unfixed benda tak tetap kan. So fixed ni kita boleh fikir sendirilah. Kita pun dah tahu fixed ni akan pergi kepada komitmen lah. Bil telefon, bayar bulanan rumah, bayar kereta, bayar motor, benda-benda yang tak dapat lari lah. Tiap-tiap bulan panggil kita. Dapat duit je dia dah senyum sebelah bank. Bayar aku dulu. So ini adalah fixed expenses kita. Unfixed expenses ni adalah kita punya keinginan. Kita nak shopping, tiba-tiba dapat gaji, nak pergi Starbucks lah. Tiba-tiba dapat gaji, nak pergi beli inilah, nak beli tu, nak beli ni, nak beli iWatch ke, nak beli tu. So benda tu tak terkira. Tetapi dalam pembelanjaan income kita 100% hanya boleh diperuntukkan untuk perbelanjaan adalah sebanyak 70% saja daripada total 100% income kita. Kenapa saya cakap macam tu? Sekejap lagi saya terangkan balik. Okey, yang 20% tu adalah macam mana kita nak buat simpanan. Simpanan ni biasalah, biasa orang gaji 2,000 kan. 20% disimpanlah bawah bantal ke dalam bank kan. Sebagai duit dia nak cuti ke dengan family ke apa kan. So daripada
daripada RM2,000 sebagai contoh, dia mungkin simpan lebih kurang dalam RM400, 20% untuk ahead punya penggunaan pada masa akan datang. Itu dia nak guna balik. Kalau ada emergency ke apa, kereta rosak ke apa, boleh pakai balik kan. So lagi 15% yang saya nak terangkan ni adalah perlindungan. Tadi tu simpanan, ni adalah perlindungan 15%. So sebagai contoh, kalau katalah seseorang individu tu bergajikan RM2,000, dia dalam range 10 ke 15% lah, kita ambil 10% lah. Dia kena ada perlindungan sebanyak 10%. So daripada RM2,000, berapa yang dia kena spend sebenarnya? 10% tu untuk ada perlindungan. So lebih kurang RM200 dia kena ketepikan every month. Tutup mata tu tolak tepi RM200 tu untuk aku, lindung income aku yang 90% ni. Tak ada 10% ni, hilanglah income dia yang 90%. Kenapa? Saya akan explain lah sebentar lagi. So fungsi takaful ni basically macam Adam dia dah go through detail tau bahagian pembahagian faraid apa semua tadi tu dari segi harta Islam kan. Tapi mengikut takaful ni simple je, dia ada 4 je fungsi. So 4 je fungsi yang memang dia akan cover kita. First adalah apabila berlaku kematian. Bila berlaku kematian, company takaful yang kita carum takaful bulanan secara bulanan ni, dia akan bayar kita pampasan jikalau berlaku kematian. Dia bagi kita satu amount of money lah yang kita dah buat semasa hidup dulu. Okay, saya nak hibahkan sekian sebanyak berapa ratus ribu pada anak saya berapa persen, isteri saya berapa persen. Berlaku je kematian, company takaful tu akan ambil duit tu dan serahkan kepada ahli keluarga. Itu nombor 1. Nombor 2 adalah berlakunya cacat kekal. Okay, cacat kekal ni ramai confuse. Cacat kekal ni macam mana? Cacat kekal ni ketidakberadaan kita secara normal untuk mencari income dah. Maksudnya sebagai contoh kita pergi keluar lah, okay? Pergi kerja naik motor. Pagi tu keluar naik motor, dah ingat semua akan hari itu akan jadi indah lah, tak ada apa, kita akan lalui hari kita macam biasa kan. Tiba-tiba datang satu lori langgar kita kat simpang. Terus lumpuh, tak boleh bekerja. So saya nak tanya, apa akan berlaku kepada income kita masa tu? Bila jadi lumpuh, duduk atas kursi roda, kencing berak atas kursi roda, family kat rumah siapa nak bagi makan? So kat rumah tu komitmen masih menunggu. Komitmen masih pembelanjaan isi rumah masih ada. Tapi kita masih hidup, kita pun perlu makan juga. Tapi pada masa tu kita dah tak ada upaya untuk nak cari income. Adakah segala beban ni akan ditransfer? Adakah segala beban ni akan dipindah milik kepada isteri untuk tanggung sepenuhnya? Kalau katalah isteri tu bekerja, okay, tak apalah, mungkin ada income, boleh survive juga untuk beberapa tempoh masa. Kalau katalah isteri tu sepenuh masa suri rumah, macam mana keadaan isteri dan anak-anak nak menjaga kita kalau kata kita terlibat dalam keadaan cacat kekal macam tu? Boleh ke kita provide diorang dengan gaji yang kita ada tu? Yang kita banggakan sebelum ni, gaji aku RM10,000, gaji aku RM5,000. Tuk-tuk Tuhan bagi, terus hilang income. So dalam keadaan macam tu, macam mana kita nak selesaikan masalah tu? So bila kita buat kita mencarum satu polisi hibah lah. Kita tak dapat buat banyak pun, kita buat basic pun tak apa. Kita dapat mencarum satu polisi hibah di mana kita boleh bagi pampasan pada family jikalau berlaku cacat kekal kat kita. Itu nombor 2. Nombor 3, pampasan sakit kritikal. Pampasan sakit kritikal ni bila kita terkena sakit kritikal lah. Kita lifestyle kita pun zaman sekarang orang Malaysia rata-rata not healthy lifestyle lah. Tidur lewat, makan benda-benda mengarutkan, benda-benda berminyak, lepas tu merokok dan sebagainya kan. Benda tu boleh carry forward in the future. Sekarang sihat, boleh kerja macam biasa, umur 45, umur 50, tiba-tiba disahkan sakit jantung. So disahkan kencing manis. So apakah jadi dengan performance kita kat tempat kerja? Kita boleh kerja ke tak macam biasa? Kita kena tahu juga kita ada termination clause. Termination clause dalam tempat kerja. Ada yang tahu, ada yang tak. So termination clause ni, kita mungkin boleh cuti. Walaupun kita staff, kita tak bekerja, disebabkan sakit kita kena cuti. Mungkin dia akan bayar kita gaji penuh selama 6 bulan. Termination clause punya undang-undang. Selepas 6 bulan, adakah company sanggup membayar lagi kita gaji penuh dengan kita tak masuk office, tak kerja? Lepas 6 bulan mungkin dia akan buat pengurangan gaji sampai setengah. So setengah gaji je, setengah bulan gaji kita akan dapat every month. So apa pula jadi selepas setahun? Adakah kita akan dapat amount tu lagi? So termination clause selepas setahun,
kebarangkalian kita kena buang kerja tu lebih tinggi lah. Dia biasanya company tengok kita tak perform, lebih baik dia ambil orang yang lebih perform kat luar kan. Walaupun nak menanggung satu beban ataupun satu staff yang tak perform. So dia buang. So kat situ kita dah kita dah hilang dah income kita. Income utama kita dah hilang. So berlaku je sakit kritikal kat sini. Tak kisahlah kencing manis, sakit jantung, sakit paru-paru, stage 4 saya ada klien sakit paru-paru, baru nak apply takaful, kena decline, saya ada pengalaman benda tu. Dah stage 4 baru stage 3 baru nak apply, kena decline. So kat situ bila kena sakit kritikal, company takaful akan bagi satu pampasan dekat kita untuk teruskan hidup. So kita tak adalah pening nak pada masa tu untuk kita nak mencari backup ataupun isteri yang sepenuh masa kerja tak bekerja jadi suri rumah, terpaksa kelang kabut nak cari income, mungkin meniaga nasi lemak ke tepi jalan ke, dan buat macam-macam benda lah kat luar untuk nak cari income balik. Itu satu benda lah. So yang last sekali, takaful ni basically dia akan provide coverage di mana apabila kita sakit. Ini yang last coverage yang orang favourite suka lah ambil, sebab dia boleh guna coverage yang masa di hidup, which is medical card. So mostly medical card ni dia cover lah kita punya kos rawatan, kos hospital, bil hospital kita kan. Sebab kadang-kadang orang menyimpan dekat bank, tiba-tiba dia rasa tak perlulah bayar takaful ni, bazir je aku bayar takaful bulan-bulan. Buat apa aku bayar, tak pakai pun. Tapi jangan minta pakai, sebab sekali pakai memang banyak akan pakai. Macam saya ada pengalaman, ayah saya sakit jantung, dia admit pada tahun 2015 dekat hospital KPJ Shah Alam Seksyen 20, disahkan sakit jantung. Dia kena stents lah. Daripada 3 arteri yang kita ada, 2 arteri disumbat dan tinggal 1 arteri saja yang masih berfungsi. So 1 arteri itu pun tinggal lagi lebih kurang dalam 30 ke 40% je. So kalau 3 tersumbat tu bapak saya dah padam lah hari tu. Tapi ada peluang lah, dia dah bagi simptom awal kan. So kita bawa dia pergi hospital, check untuk emergency lah. So saya lah orang yang menguruskan segala admission apa semua, sebab bapak saya ada insurance. So saya uruskan segala admission apa semua. Sampailah hari terakhir dia check out daripada hospital tu. Dan saya macam seronok nak tengok bil. Bil hospital ni berapa. Saya jadi macam kita boleh tengok lah berapa mahal sebenarnya hospital dekat swasta ni sebenarnya kan. So bila dah check out, saya check bil hospital untuk bapak saya ni kos dia 80,000. Stand 80,000 kat hospital KPJ Shah Alam. So saya nak tanyalah kan. Rata-rata lah rakyat Malaysia ni yang kebanyakannya mungkin ada simpanan, tapi saya tak yakin lah kita akan nak habiskan 80,000 tu untuk kos rawatan kita. Betul tak? Dan kalau kita ada pun tak berbaloi kita nak spend kat situ, sebab itu mungkin nak guna duit untuk anak nak belajar ke nanti, ataupun untuk emergency users tau. Tiba-tiba datang satu musibah, tak ada protection, itu ada simpanan, tak ada protection. Tapi bila simpanan ada, tak ada protection, dia akan guna balik simpanan tu, dia akan kaut balik duit tu semua. So that's why saya cakap, tuan-tuan dan puan-puan kena ingat 3 benda, expenses, perlindungan dan juga simpanan. Orang tahu berbelanja, orang tak ada simpanan, rugi lah bayar takaful ni ya, perlindungan. Orang tak ada perlindungan, rugi lah bayar takaful ni, tak ada perlindungan, orang ada investment. So dia ada pembelanjaan, dia ada investment. Berlaku satu-satu musibah kat tengah ni, dia tak ada berduit nak cover musibah tu. So that's why dia terpaksa keruk balik simpanan dia untuk cover musibah tu. So that's why financial theory ni ajar kita macam mana kita nak bahagikan duit kita secara teratur dan kita boleh ada satu perlindungan. Berlaku apa-apa musibah, kita tak pening dah. Peace of mind lah, peace of mind. Kita tak fikir dah. Macam saya pun saya ada hibah, saya sendiri ada hibah, saya sendiri ada polisi medical. Dua-dua saya ada. Walaupun saya baru berkahwin, tapi saya fikir benda ni sangat-sangat penting lah. Jangan nak tunggu saya dah sakit nanti baru terkial-kial baru nak apply. Benda tu semua dah terlambat lah kan. So dekat sini kita boleh tengok lah dalam perkataan akhbar kan. Macam ni 70 bilion harta pusaka tergantung, lunas hutang arwah, wanita terima pampasan. So seperti kita boleh tengok dalam media sosial lah sekarang ni kan, dekat FB, dekat Bersamamu, macam-macam lah segala platform yang orang duk iklankan, bantulah suami saya, bantulah ini, bantulah itu kan, saya tak cukup kewangan untuk teruskan hidup, ibu tunggal dan sebagainya. Ini sebabnya masa kita hidup, kita seorang individu ni mesti kita akan bersangka baik. Kita akan bersangka baik
untuk mencari rezeki setiap hari tanpa ada buat apa-apa musibah akan datanglah dalam hidup kita. Tapi apakah dayanya semasa kita sibuk mencari rezeki itu, kita terpaksa menempuh keadaan yang sukar di mana diuji dengan kematian. Diuji dengan kematian secara tiba-tiba tanpa tanggungjawab belum habis selesai untuk menjaga keluarga macam isteri, macam suami, macam anak-anak. So kat sini apa yang kita nampak bila berlakunya sesuatu musibah tersebut, of course kita dah ada family, kita akan ada rumah dan sebagainya, betul tak? Hutang rumah dengan bank pun masih belum langsung lagi. Tapi beban dah dipindahkan pada bahu ahli keluarga yang masih hidup. Bukan saja kita tinggalkan family dengan rasa sedih pada ahli keluarga kan. Bukan kita tinggalkan rasa sedih pada ahli keluarga, tapi diikuti sekali dengan beban hutang sekaligus. Itu yang kita biasa nampaklah kat sini. Ni takaful surah wang pampasan 77,000. Hibah selesai masalah harta pusaka. Sebab benda ni takkan terjadi selagi kita tak lalu benda ni. Selagi kita tak lalu benda ni, kita takkan rasa benda ni penting. Benda ni bullshit. Insurans mengarut lah, mengipik lah. Sebenarnya kita tak tahu kepentingan benda ni sampai kita dah lalu saat tu. Saya tak adalah ada pengalaman melalui proses sampai kematian berebut harta macam saudara Adam pernah lalui. Macam saya pernah lalui musibah di mana ayah saya sakit. Dan tu kalau saya tak ada duit, kemanakah nasib ayah saya akan pergi masa tu? Nak kumpul duit anak-anak ni pun, ada kat tempat kat situ dah main peranan anak-anak pula. Kalau anak ni dia banyak duit, kalau anak tak duit pun ngam-ngam untuk family diorang masing-masing, macam mana nak support ayah tu? So dekat sini, itu kita baru cerita hutang rumah tu. Itu kita belum cerita lagi hutang kereta kita, hutang motor kita. Lepas tu pembelanjaan asas kita, bil air, bil elektrik, semua nak kena bayar. Unify nak kena bayar. Internet kan, bil telefon apa semua. Untuk meneruskan kehidupan lah. So lagi satu yang kita biasa tak declare benda-benda macam ni, bila kita tak dihibah, akan menjadikan satu masalah apabila kita meninggal, baru dah declare benda-benda macam tu. Sebab apa? Baru kita tahu yang orang ni, macam saudara Adam cakap tadi, baru tahu ada hutang personal yang belum declare. Hutang ahli, hutang abu, bukan hutang 100, hutang 1,000, 10,000, macam-macam hutangnya. So, isteri tu akan pening kepala lah. Waris keluarga tu akan pening lah untuk nak handle hutang macam tu. So, kat sini kita kena fikir ke depan sikit sebab apa? Mungkin pada setengah individu yang dah ada anak-anak kecil yang masih mengharapkan kita untuk teruskan hidup, perginya salah seorang dari sama ada isteri ataupun suami beri banyak impak kepada kewangan dalam keluarga tersebut dan terputusnya income. So itu dari segi yang benda realiti lah kita nampak kan, dari segi duit dan sebagainya kan. So kita juga sebagai orang Islam, kita pun sudah tahu hutang ni yang tak selesai ni, macam saudara Adam cakap tadi, roh kita pun tergantung. Nah, bukan hutang Abang Ali je kena declare. Hutang bank tu pun kalau tak settle pun tergantung juga. So saya bukan nak mencerita sebab saya seorang Muslim yang alim ke apa ke, tapi ni untuk peringatan bersama. Sebab kita ni hidup berhutang banyak. Terlalu banyak hutang. Saya sendiri pun saya tak ada duit cash nak beli rumah. Cash. Saya boleh keluar 500,000 bayar kat bank. Saya dah settle lah beli rumah sebiji. Saya pun melalui loan juga. So kiranya kita dalam keadaan yang berisiko. Berisiko sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku in the future. So macam ni insurans 1 juta demi isteri, ni semua jenis-jenis lah, jenis-jenis kes yang terjadi kat Malaysia lah. Cuma kalau kita nak berpandukan wang simpanan kita dalam bank, setengah orang ada bank boleh saya jumpa kan, tak apalah saya banyak kot saving lagi dalam bank, saya every month dengan wife tak pernah miss lah, simpan. Tapi kita tak tahu pada masa akan datang dengan inflasi yang kita alami sekarang ni, adakah duit tu akan cukup untuk tampung kos-kos seperti saudara Adam tadi cakap, kos tukar nama, kos nak settlekan hutang. Itu baru hutang tanah je, hutang rumah, belum kira hutang kereta, belum kira hutang-hutang lain lah. Dan kos-kos juga untuk nak sara hidup, itu belum kira lagi. So hibah ni adalah satu instrumen yang sangat-sangat mudah kita bayar caruman bulanan dan tak ada kontrak. Maksudnya kita tak perlu kontrak 10 tahun kita kena bayar, tak bayar 10 tahun you kena denda, tak ada. Kita boleh bayar selagi mana kita mampu. Itu caruman yang kita ada. Cuma bila berlaku kita stop sesuatu polisi pembayaran caruman tu, akan ada masalah lah untuk kita buat claim ke apa, itu saja. Sebab
dekat dalam dunia nyata ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh refer, kita ada IC, kita boleh tengok tarikh lahir kita, berapa bulan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan rasa kalau kata dalam IC kita ni ada tulis tarikh mati, ramai tak kelang kabut pergi sediakan segala simpanan, pergi buat hibah hartanah, alihkan nama siap-siap pada anak, pada isteri, tak ke kelang kabut semua orang. Cuma benda ni adalah satu rahsia yang kita takkan tahu. Saya sendiri pun tak tahu bila saya mati. So ini macam adalah rahsia lah. So malangnya tak ada siapa pun akan tahu tarikh ni. Okey saudara Adam, kita boleh teruskan dengan session seterusnya. Okey, sebelum kita tiba kepada penghujung rancangan kita pada hari ini, saya nak tanya sikit, saya nak buka satu Q&A session pada saudara-saudari dalam taklimat ni untuk kita bertukar pendapat lah, untuk kita tanyakan, ajukan beberapa soalan secara am lah. Ini macam pengetahuan am punya questions. Okey, so soalan pertama kita pergi. Apabila seseorang meninggal dunia, apakah akan terjadi kepada harta dan aset beliau? So ada sesiapa yang ingin untuk menjawab soalan pertama? Boleh unmute lah. Assalamualaikum. Harta dan aset itu akan dibekukan, seterusnya akan difaraidkan. Betul. Okay, kita teruskan. Okey, dengan jawapan dia. Okay, segala harta dan aset akan menjadi pusaka dan akan dibekukan. Betul. Tepat sekali. Okay, tahniah pada saudara tadi yang menjawab. Siapa nama ya? Ashraf. Oh, Ashraf. Okey, alright. So, kita teruskan dengan soalan kedua. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan hibah? Hadiah? Hadiah. Boleh juga hadiah. So, ada siapa lagi nak bagi idea? Apakah yang dimaksudkan dengan hibah? Okay, jawapan dia adalah hibah merupakan satu bentuk pemberian. Betul lah, dia macam lebih kurang hadiah. Bila semasa hidup kepada seseorang yang kita kasih, tapi hibah ni kena buat masa hidup lah. Masa mati dah tak hibah dah jadi dah. Dan apabila meninggal, ia akan diberi sebagai hadiah. Betul, tepat sekali. Kita teruskan soalan ketiga. Syarat dan rukun hibah ada 4. Okay, apakah 4 syarat dan rukun hibah tersebut? Ini macam kat note study ni. Ada siapa ke nak cuba? Munil ke? Tak ada siapa ya? Kak Rehan nak jawab. Okey. Bacakan je. Pemberi hibah, penerima hibah, barang yang dihibah dengan lafaz. Okey, kita teruskan dengan jawapan dia. Okey, pemberi hibah betul. Pemberi hibah mesti ada pemberi hibah. Misalnya kalau kita nak hibahkan harta, kalau kita tak ada pemberi hibah kena ada. Penerima hibah pun kena ada. Harta yang nak dihibahkan tu apa? Dan lafaz ijab dan kabul. Itu 4 je. Itu yang penting, 4 tu. So kita pergi dengan soalan yang seterusnya lah. Soalan seterusnya. Okay, soalan 4. Dia dalamnya ada 5 soalan. So ni soalan before the last one lah. So bagaimana hibah takaful dapat membantu waris? Boleh cuba, siapa-siapa yang nak cuba. Dapat membantu membayar kos-kos untuk menguruskan harta faraid. Betul. Menyelesaikan segala hutang arwah, 1.
yang arwah tinggalkan dan menguruskan segala harta pusaka arwah untuk meringankan beban waris dari segi perjalanan tunai lah. Sebab bila meninggal, itulah macam tadi siapa kata tadi, untuk nak uruskan harta pusaka kan, itu one side, dan kita kena fikir juga banyak juga hutang yang tertinggal yang tergantung pada masa tu, loan bersepah. So bagusnya hibah ni dia boleh wipe off semua. Yang tak ada duit, yang tak ada tunai pun, family tak ada tunai pun dah boleh settlekan benda tu untuk nak buat pertukaran nama dan sebagainya. Okay, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okay, ni soalan 5 . Okay, berapakah peratusan amount yang diperlukan untuk proses tukar nama hartanah orang yang meninggal dunia? Dan Munir dah tahu dah tu, jawapan dah betul tu. Nampak dah bibir dah, 8 ke 10. Sebab kita terus dengan jawapan lah, macam ramai tahu je jawapan ni. Okay, nak tukar penama rumah sekiranya meninggal memerlukan kos 8 ke 10% daripada nilai semasa rumah atau hartanah. Okay, kat sini kita boleh buat kiraan lah, mana ada rumah zaman sekarang 100,000 kan. Kata-kata kita duduk KL ni, tak kisahlah kerja apa sekalipun. Nak tak nak kita kena buat loan dengan ya, yang nak buat nak beli satu perumahan baru ni. Nak tak nak harga mesti 400,000 punya rumah. 400-500,000 rumah yang selesa lah, rumah landed ke apa kan. Nah, macam saiz rumah macam tu dulu mungkin dah 150,000, 200,000. Kerja 2 orang pun siap boleh saving lagi. Dah lepas bayar rumah bulanan tu siap boleh saving lagi. Ada banyak lagi cash yang kita ada daripada income kita kan. Tapi zaman sekarang rumah tengok berapa tahun punya beza. Mungkin dalam 10 tahun punya duration, harga dah naik melambung sampai 400,000 daripada 200,000. Situ dah naik dekat 100% harga rumah yang asal. So kalau kata lagi 10 tahun, kalau dah jadi 1 juta, kiralah sendiri dah berapa dah, 80,000 ke 100,000 kita kena ada cash. Okey tuan-tuan dan puan-puan, jadi selesailah tugas kita pada hari Sabtu ni. Yang indah ni, terima kasih diucapkan kepada semua yang telah hadir bagi mendengar taklimat tentang fungsi hibah. Saya harap ilmu hari ini bermanfaatlah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk guna pakai pada masa akan datang, insya-Allah. Ini adalah saya punya contact number FB. Untuk Puan nak reach out lah, ni yang Cik Adam lah, Cik Adam Zamri punya phone number lah. Kalau kata nak lebih tahu pasal penukaran nama ataupun hibah hartanah, tuan-tuan boleh contact direct dengan Tuan Adam Zamri lah. Dia lebih mahir sebab dia ada lesen bahagian tu. Lesen bahagian penghibah, buat hibah hartanah ni. Saya sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dapat hadir pada ini. Diharapkan kita akan berjumpa lagi. Kalau terjumpa kat mana-mana tu, tegur-tegur lah. Sebab saya rasa saya akan yakin akan selalu jumpa Reha dengan Dayang, dengan Munirah lah. Okay, yang paling utama sekali regarding kita punya topik hari ni, hibah dengan faraid ni. Ada sesiapa ada soalan yang terbeku di hati yang ingin luahkan atau pertanyakan supaya lebih jelas di minda kita ataupun di minda sesiapa yang ada terbuku di hati, boleh tanya. Alright, because hari ni kita nak bantu you guys untuk solvekan anything that come in your peace of mind. Alright, anyone ada soalan tak? Okay, kalau kata tak ada soalan, tak ada masalah. Saya dengan Kai, ada soalan, alright, okay Nabila. Saya nak tanya, let's say suami dia tu meninggal, tapi suami dia ada buat hibah, tapi dia tak bagi tahu dekat anak isteri dia. Lepas tu ada ke ejen insurans tu akan bagi tahu ke macam mana? Okay, alright, benda ni biasa terjadi. Okay, ada orang buat polisi hibah tapi tak bagi tahu si bini, ataupun ada isteri buat hibah tak bagi tahu si suami. Okay, however, apabila berlaku sahaja kematian, okay, syarikat-syarikat insurans ataupun takaful akan tahu apabila sijil kematian dikeluarkan. Dan apabila sijil kematian dikeluarkan, secara automatik nama dia dekat dalam bank negara akan bertukar status kepada disease. Disease tu mati dah. Jadi apabila mati tu dia akan masuk kepada WTD, wang tidak dituntut.
Semasa bila ada daripada IC tukar kepada sijil mati. Alright. So Jabatan Pendaftaran akan remark dekat bank negara bagi tahu bahawa orang ni mati dah. So automatically bank negara akan maklumkan dekat semua bank-bank, institusi financial institution, memberitahu bahawa orang ni tersebut sudah meninggal. Okay, kebiasaannya based on my experience, alright, walaupun ejen tidak tahu, okay, orang tu meninggal, tapi kita orang ni ejen akan dapat notification of death. Bank negara sendiri akan beritahu, oh ya, orang ni dah mati, tolong semak jap, betul ke tidak. So kalau kata betul, ejen tu dipertanggungjawabkan ataupun company takaful sendiri akan hantar satu surat dekat alamat waris register memberitahu bahawa ada pending polisi. Jadi kalau contohlah si suami tersebut tidak bagi tahu si isteri, sang isteri tu, alright, si isteri tersebut bolehlah bawa sijil nikah, sijil kematian, IC orang yang mati dan juga IC claimant, IC orang yang nak menuntut, alright. Tampilkan benda tu dan dia boleh buat tuntutan lah, tak ada masalah. Okay, thank you. Sama-sama. Ada apa-apa soalan lagi ke? Nak ajukan? Mungkin ni last session untuk kita brainstorm ke apa ke? Saya nak tanya. Ya. Kalau dekat kalau kita buat hibah kan ada kita tak dua penama kan. Macam soalan Nabilah tadi tu dia cakap kalau suami dia tak letak nama isteri dia sebagai penama tu macam mana? Okey. Andai kata kita ni, kalau kata yang mana duduk kat dalam ni ada buat polisi hibah, alright, ataupun ada polisi sijil takaful, alright, korang kena letak penama semasa korang hidup. Walaupun masa kita hidup kita ada polisi hibah tapi kita tidak ada penama, secara automatik selepas kita meninggal, wang hibah tersebut atau pampasan kematian tersebut akan difaraidkan. Jadi penting, kalau sesiapa yang dah ada polisi, alright, tolong check, tolong semak dengan ejen-ejen korang, alright, supaya letak penama. Kalau kata tak letak penama, akan difaraidkan. Sebab kita tahu mati tu pasti, tapi kita tahu bila. So kita kena sentiasa semak up to date penama-penama kita. Mungkin sebelum ni letak penama dekat orang ni, kan. Dan lepas tu kita tak sempat nak tukar, dapat ke orang tu. Contohlah pernah terjadi satu kes, orang ni semasa dia hidup kan, dia buat polisi hibah, tapi masa tu dia belum kahwin lagi, dia letak atas nama girlfriend lama kan. Lepas tu 3 years 4 years down the road kan, dia letak dia dah kahwin, dia dah ada anak, 10 years down the road, so dia mati pula kan. Polisi hibah tersebut terus dapat kat girlfriend dia, ex-girlfriend dia. Hibah tu tak dapat kat isteri dengan anak-anak dia sebab dia tak tukar penama. Pernah terjadi kes macam tu. Jadi kita kena peka lah benda tu. Terima kasih. Alright. Ada apa-apa soalan lagi tak peserta-peserta? Kalau tak ada apa-apa, kami sebagai panel nak serahkan semula dekat Dayang dengan Reha untuk meneruskan penutupan majlis. Okey. Terima kasih kepada Encik Adan dan Encik Kai atas perkongsian yang sangat penting mengenai perancangan kewangan dan perlindungan tersebut. Diharapkan ilmu yang dikongsi sebentar tadi akan menjadi manfaat kepada semua peserta yang hadir pada malam ini. Dengan ini berakhirlah webinar. Ini saya ucapkan jutaan terima kasih kepada yang sudah hadir dan meminjam telinga untuk mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam.